Terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 59, adapun. Nah. Nah, jadi adapun ni semuanya muqabil. Muqabil daripada daripada yang sebelum daripada ni. Adapun benda yang jadi daripada air seperti kiamban lumuk, itu muqabil daripada yang berubah dengan benda yang bukan jadi daripada air. Adapun air berubah dengan sesuatu yang tiada terkaya air daripadanya, itu muqabil daripada kata yang terkaya. Adapun bunga kayu apa tu? Dan sama pula malam ni, adapun air yang berubah dengan sesuatu yang suci pada takdiri. Itu muqabil pada kata apa? Maka kata berubah dengan sesuatu yang suci pada hissi. Sebab dia nak air mutlak ni, air mutlak ni pula. Air mutlak ni berubah jadi mutaghayyir ataupun muqayyad dengan masuk sesuatu yang suci. Berubah tu pula sama ada pada hissi atau pada takdiri. Baik. Adapun air yang berubah dengan sesuatu yang suci, kalau berubah pada hissi, gitu kita dah bincang sebelum pada ni. Ini berubah dengan sebenar-benar ataupun hissi ni dengan pandangan mata, tu hissi.
Ataupun yang kedua, berubah dengan sesuatu yang suci, berubah itu pada takdiri itu. Berubah tu pada tu dibagi nisbah. Nisbah takdir itu. Takdir ni apa? Takdir ni uji kaji. Takdiri ni nisbah pada uji kaji ataupun eksperimen. Kena buat eksperimen. Tu dipanggil takdiri. Takdiri ni asalnya andaian. Kena andai. Andai itu maksudnya kena uji. Kena eksperimen. Macam mana nak kena takdir tu? Isu dia seperti masuk sesuatu benda yang suci ke dalam air mutlak. Sebab kita duduk bincang ni, kategori air yang kedua kita bincang. Martabat air yang kedua, air yang suci pada dirinya dan tidak boleh menyucikan yang lain. Nama dianya ialah air muqayyad ataupun air mutaghayyir dan juga air mustakmal. Macam mana jadi air mutaghayyir, air mustakmal tu? Contoh dia, contoh banyak. Contoh air, apa nama ni, air Milo, air kopi, air sirap. Semua tu dipanggil air muqayyad atau mutaghayyir. Macam mana nak hukum dia jadi mutaghayyir ni? Masuk sesuatu yang suci, yang jenis dia pula larut dan berubah dengan banyak. Berubah tu pula sama ada berubah pada hisi, berubah yang banyak tu, ataupun ubah pada takdir, berubah pada eksperimen. Air itu sebenarnya berubah pada eksperimen. Kita kena uji dulu. Uji, result dia tengok, berubah. Maka apabila berubah yang banyak, nisbah air itu bertukar status mutaghayyir. Jadi martabat turun daripada mutlak kepada yang kedua. Asal air putih. Tu kena eksperimen tu, asal air putih. Kenapa nak kena eksperimen? Tu dia panggil. Dia nak cerita. Seperti masuk sesuatu benda yang suci ke dalam air mutlak. Benda itu, benda yang suci tu tiada ada warnanya dan tiada ada baunya. Bau sesuatu suci tu. Dan tiada ada rasanya, rasa sesuatu suci. Maksudnya, sesuatu yang suci hilang ciri dia. Ciri dia tu dah sama dengan air mutlak. Warna sama dengan air mutlak. Bau tidak ada hilang macam bau air mutlak. Taste pun sama macam air mutlak. Tak ada taste apa pun, tak ada rasa apa pun. Apabila sama dengan air mutlak, maka kita sedangkan masuk benda lain. Maka nak tahu berubah ataupun tidak air tadi, jadi mutaghayyir ataupun tidak, kena eksperimen. Eksperimen tu bukan masuk makmal lah. Tak. Tu bahasa kita. Eksperimen ni kita sendiri buat. Kita sendiri perlu ada ilmu untuk kita uji. Kalau kita tak tahu, kita boleh suruh orang yang tahu. Cuma hukum dia hukum berbeza dengan masuk sesuatu yang najis. Kalau masuk sesuatu yang suci ke dalam air mutlak, satu baldi, hukum kita tajribah ataupun hukum kita takdir, hukum kita uji ni sunat bukan wajib. Sekiranya kita nak guna, tak jadi hukum apalah, tak jadi siapa. Contohnya, satu baldi rumah kita air mutlak, satu baldi tu je nak ambil wuduk. Tiba-tiba masuk sesuatu yang suci yang sama warna dengan dia. Contoh apa? Dia bagi contoh tu. Masuk sesuatu yang suci. Mana contoh sesuatu suci yang sama dengan ciri air mutlak? Seperti air mawar. Air mawar ni sebenarnya bukan air. Ini dia panggil ala sabili tasamuh. Sebenarnya air mawar ni dia putih. Warna sama dengan air mutlak. Masuk satu camca, satu sudu ataupun dua sudu, tak kisahlah. Masuk dalam air satu baldi. Kita nak guna air tadi untuk ambil wuduk. Boleh ataupun tidak? Kita nak tahu berubah ke tidak jadi mutaghayyir. Kalau masuk satu sudu air mawar, nak kena uji. Wajib ke sunat uji? Kalau kita nak guna untuk ambil wuduk, sunat kita uji. Kalau kita tak nak guna, tak jadi isu apalah. Sebab kita nak guna ambil wuduk pun, nak minum tak gaduh. Duk uji minum je lah air mutaghayyir pun. Memang kita minum air mutaghayyir pun, air kopi tu. Sunat kita uji. Kalau kita tak uji boleh tak?
Dah kata sunat tak wajib. Jawab dia boleh, memadai sekiranya kita zon. Alah, masuk 1 camca ni tak berubah pun. Tapi kalau kita nak pahala sunat kita uji. Macam mana nak uji tu? Kita kena carilah bahan uji kaji. Kena cari 3 bahan uji kaji mengikut nisbah ciri masing-masing. Nisbah warna, cari alat bahan uji kaji. Nisbah bau, cari alat. Nisbah taste, rasa, cari alat. Okay, tengok contoh dia bagi alat-alat untuk uji. Seperti air mawar yang sudah hilang baunya. Bau air mawar sudah hilang baunya. Dan air akar. Sama juga. Air akar kayu, masuk air akar kayu ni sama kan? Air akar, air bunga kaktus. Sama dengan air mutlak. Masuk dalam air mutlak. Dan air mustakmal. Ni contoh. 3 contoh yang sama masuk. Tak kisahlah masuk air mawar ke, masuk air akar, air bunga kaktus ke, masuk air mustakmal. Sama. Air mustakmal terpencik masuk dalam baldi. Air mustakmal kan putih sama kan? Apabila masuk ke dalam air mutlak, maka hendaklah ni sini bukan wajib. Hendaklah engkau takdirkan benda itu. Takdirkan air yang tiada ciri-cirinya tu benda itu tu. Isyarat. Isim isyarat. Macam mana nak alat uji kaji kita nak guna untuk takdir ni? Takdir dia. Dan takdir ni kita kadar dia. Kita tengok masuk. Kalau air mustakmal 1 sudu masuk dalam 1 baldi, alat uji kaji pun kena ambil 1 sudu. Kita tengok alat uji kaji mengikut nisbah. Seperti warna air, kita ambil alat uji kaji dia adalah buah anggur. Kita guna buah anggur. Sebab apa? Kita nak dari sudut warna. Okey, untuk piayawan umumnya, standard umumnya, bahan uji kaji dari sudut 3 nisbah ni, nisbah warna, rasa dan bau ni, kalau masuk sesuatu yang suci, kita ambil alat uji kaji yang sederhana, tak tajam. Contoh, warna yang sederhana, tak terlampau kuat sangat warna. Bau yang biasa, tak terlampau kuat sangat. Taste yang biasa, tak terlampau tajam sangat taste. Rasa dia biasa. Sebab masuk sesuatu yang suci. Tapi kalau masuk najis, standard ataupun piayawan, alat uji kaji yang tajam. Warna yang tajam, kena guna dakwat merah. Tak boleh guna anggur. Kalau rasa, tak boleh guna buah delima. Kalau kita kat sini taste, guna buah delima. Buah delima, rasa dia tak tajam sangat. Tapi kalau masuk najis, kena guna taste yang tajam. Seperti apa? Seperti cuka, kena masuk cuka. Tu dari sudut taste. Dari sudut bau, kalau bau untuk piayawan masuk bukan najis, masuk satu suci, bau biasa, luban, aroma luban, tak kuat. Tapi kalau masuk najis, kena guna yang kuat, aroma kuat. Apa dia? Kasturi. Kasturi dia tajam, kuat, memikat. Okay, kita tengok bahan uji kaji dia. Warna, guna air buah anggur. Jadi air perahan anggur hitam tu. Kita ambil anggur hitam, jangan ambil anggur yang hijau tu. Ambil anggur hitam tu, perah dia, ataupun guna jus lah. Ambil jus, 1 sudu jus anggur hitam. Sebab 1 sudu air mustakmal masuk dalam baldi. Ambil 1 sudu air anggur hitam masuk dalam baldi. Tu uji kaji dia. Dan baunya, segi aromanya, seperti kemian serani. Apa dia kemian serani ni? Iaitu kemian serani ni dalam bahasa Melayu, luban. Bahasa Arab luban. Ya Nabi kata ta'arrafu auladakum bilubanin. Yal humla ta'arrafu auladakum bilubanin. Fa innahu yazidul aqli wa hifzi. Nabi kata yal humla, wahai orang perempuan yang mengandung, ta'arrafu, perkenalkan kepada anak dalam kandungan kamu ini bilubanin, dengan makanan luban. Maksud apa? Maksudnya seawal janin dalam rahim ni kita dah kena bagi luban.
Tu maksudnya. Hadis ni ada dhaif lah, tapi tak apalah dhaif pun untuk amal. Hadis ni ada dalam kitab Tib Nabawi Imam Suyuti. Dan ada juga dalam kitab Tuan Guru Jicik, Luqtatu Aurat. Luban. Kenapa Nabi sebut kena bagi, kalau orang mengandung ni sangat bagus kita bagi luban, fa innahu yazidul aql. Kerana luban itu boleh menambahkan daya kecerdasan. Satu. Yang kedua, wahif, dan menambahkan daya ingatan. Hifz ini memory. Daya memory dia. Dia ingatan. Sebab mengikut Imam Ghazali, fungsi otak kita ada 3. Umumnya ada 2, tapi ada 3. Fungsi kecerdasan, yazidul aql. Yang keduanya, hifz. Hifz ni ingatan. Dia panggil memory. Dan yang ketiganya, recall. Recall ni dia panggil apa? Daya mengingat balik. Itu pun kena cerdas juga, daya mengingat balik. Sebab macam kita hafal Quran lah. Hafal Quran ni kadang-kadang orang setengah orang cepat hafal. Sebab daya mengingat cepat kuat. Tapi daya merecall balik lambat. Kan? Nak recall balik tu lambat. Ada orang, dia daya cerdas dia kurang. Dia tak cerdas. Tapi kuat ingatan dia. Itu dia beza. Ingatan dia kuat, daya cerdas dia kurang. Recall dia kuat. Dua-dua tu memori dia kuat, recall dia kuat. Tapi dia kurang kreatif sebab daya cerdas. Dia kurang cerdas. Kalau boleh kita nak tiga-tiga ni. Jadi cara nak tiga-tiga ni Nabi sebut jaga pemakanan. Kena bagi makanan penyubur otak. Sebab sel otak kita ni sangat perlu kepada makanan-makanan untuk penyubur saraf otak. Antaranya Nabi sebut makanan lubar lah, selain daripada makanan lain. Banyak lagi makanan lain. Bagus untuk otak. Protein, lemak baik, itu semua bagus untuk otak. Maka jika ada rasanya seperti air buah delima, ni sebuah rasa. Jadi bahan nak uji kaji untuk test air buah delima. Habis. Maka jika berubah air itu, maka berubah ni salah satu sifat. Berubah ni bukan tiga-tiga bahan uji kaji tu, bukan. Kita uji kaji satu-satu tau. Yang masuk tiga-tiga semua, tak. Mula-mula uji dulu, tak kisahlah kita nak uji daripada mana-mana, boleh. Mula contoh, kita uji dulu sedikit warna. Ambil jus anggur. Masuk 2 cemcah. Berubah lah. Dah berubah tak payah, dah uji lain. Terus kita dah hukumkan mutaghayyir dah. Maka jika jadi berubah apa? Salah satu sifat. Berubah tu salah satu sifat. Tak syarat tiga-tiga. Tak syarat berubah semua sifat, semua ciri. Jika jadi berubah air itu dengan takdir, demikian itu akan sebagai ubah yang banyak. Berubah tu dia nak berubah qaid dia tu, ubah yang banyak. Nascaya, jawab bagi jika. Nascaya hilang nama air mutlak. Kalau berubah yang banyak, hilang nama air mutlak. Dan jika tiada berubah, dan sekiranya tidak berubah air dengan takdir tadi, dengan masuk bahan uji kaji tadi, atau berubah tapi sedikit berubahnya, atau sedikit berubahnya, maka jawab jika, maka tiada hilang. Dia nak jawab dengan maka, tak nak jawab dengan nescaya. Maka tiada hilang nama air mutlak. Habis. Lagi detail lagi, maka tafsir lagi. Maka seperti air mutlak itu qadar secupak. Air mutlak tu secupak kita nak guna ni, yang masuk ke dalamnya qadar 2 camca air mustakmal. Nascaya tiada berubah dengan takdir itu. Dia takdir 2 camca air mustakmal masuk, kena takdir 2 camca juga setiap bahan uji kaji tadi. Maka tiada hilang nama air mutlak. Maka sah buat mengangkat hadas dengan dia, dengan air yang masuk air mustakmal tadi. Boleh. Habis. Settle, mudah je. Masalah ni isu ataupun kes dia bagi. Kajian kes. Jika air mustakmal 3 camca masuk ke dalam secupak air mutlak, lepas masuk tu, maka ia syak. Lepas masuk 3 camca tadi ke dalam air mutlak
secupok air mutlak. Air mutlak secupok. Cuma masuk dalam cupok air tu 3 camca air mustakmal. Lepas tu maka ia syak. Adakah jadi berubah dengan takdir itu? Dia syak. Jadi berubah ke tak berubah? Syak. Atau tiada berubah yang banyak. Atau berubah tapi tak banyak lah. Apabila syak, nascaya tiada hilang nama air mutlak. Syak kita tahu dah. Syak ni dia tiada memberi kesan, dia kembali pada asal. Kalau kita syak, berubah ke tak berubah? Berubah. Ada masalah apa? Syak. Kembali pada asal. Maka sah buat menghilang najis dan buat mengangkat hadas dengan dia, dengan air yang syak tadi. Kalau dia nak yakin, dia kena uji lah. Tapi tak perlu uji pun. Kalau syak kan, tak perlu uji pun. Kembali pada asal. Dia kata, alah 3 camca je ni, mau secupok air. Lagilah sebaldi, lagi banyak. Ni secupok. Habis. Masalah air yang dibubuh klorin, isu lain. Isu yang kedua, air yang dibubuh klorin, maka jika ia seseorang tadi yakin, yakin ni kau ingatlah, yakin dengan syak lain. Yakin, maksud apa yakin? Ma yahsulu, apa yang dia dapat itu bil musyahadah, dengan panca indera. Ma yahsulu pun boleh, ada ulama guna gaya bahasa idrak. Idrak tu sama ke? Idrak tu dapat. Ma yahsulu, apa yang dia hasil. Bil musyahadah, apa yang dia idrak ataupun apa yang dia hasil dengan musyahadah, dengan panca indera dia. Maksud apa? Maksudnya dia tengok dengan mata dia, dia terasa dengan lidah dia, dia dengar dengan telinga dia. Itulah maqam ataupun standard yakin dalam fiqh. Maka jika ia yakin berubah yang banyak, kalau dah dia yakin berubah yang banyak, dia tengok, yakin ni kena tengok, barulah duk martabat yakin. Dia tengok berubah yang banyak dengan mata dia, maka tiada sah buat menghilang najis. Dia masuk klorin, air yang masuk klorin, contohnya dia buka paip bau-bau kan, bau-bau ke paip, dah lama tak ada air, dia buka paip, bubuh dalam baldi, semerbak aroma keluar klorin yang banyak. Bukan kuat, bukan apa biasa. Kalau biasa-biasa tu tak hilang nama mutlak. Ini dia cium tu, ini bau klorin, sehingga boleh panggil ini air klorin ni, bukan air paip. Tapi kalau air paip biasa yang klorin imbas-imbas, itu tak apa, tak ada masalah apa. Kalau air klorin, maka tiada sah buat menghilang najis dan mengangkat hadas dengan dia, dengan air yang berubah dengan sebab klorin tadi. Tak sah. Sebab apa? Sebab dipanggil air muqayyad, ataupun dipanggil air mutaghayyir, ataupun dipanggil air klorin lah. Air klorin, bukan air paip lagi dah. Dah hilang dah air paip. Tu dia panggil air klorin tu, dia panggil dia panggil apa? Dia panggil muqayyad tu. Dia panggil qaid yang lazim tu. Bukan qaid mufak, qaid kekal. Adapun jika ia syak, adakah berubah banyak atau berubah sedikit, maka tiada hilang nama air mutlak. Kalau syak tak apa, maka sah buat menghilangkan najis dan buat angkat hadas dengan dia. Syak, dia kata gaya tak berapa kuat sangat ni, cium-cium mata nak ambil wuduk kan, buka paip nak ambil wuduk, kuat juga bau ni. Taklah kuat sangat. Kuat tak kuat sangat. Duk main kuat tak kuat, kuat tak kuat. Kembali pada asal. Okey, boleh. Tak menghilangkan nama air mutlak. Dia kena yakin kuat, kena yakin berubah yang banyak. Yakin ni dia cium tu, ini banyak ni, ini klorin kuat sangat ni. Tu tak boleh. Tunggu sekejap 2-3 minit, dia reda sekejap, kembali mutlak balik. Habis isu yang ketiga, masalah jika jatuh najis ke dalam air. Ni najis pula. Tadi mula suci, klorin mula suci, air mustakmal suci. Ni najis. Jika jatuh najis ke dalam air dan tiada berubah air itu dengan dia dengan najis, maka ia syak. Adakah air itu dua qullah? Sebab kita ingat formula dia. Air masuk najis, kalau sedikit
berubah tak berubah, auto. Tu formula pertama. Air yang sedikit ataupun ayat dia, masuk najis ke dalam air yang sedikit, nescaya jadi air mutanajjis, sama ada berubah atau tak berubah. Tu formula pertama. Formula kedua, masuk najis dalam air yang banyak. Dia beza tu je. Air yang banyak, sekiranya berubah air tersebut jadi air mutanajjis, walaupun berubah yang sedikit. Jadi duk terkeliru dengan masuk najis, masuk benda suci lain. Masuk benda suci, syarat dia kena berubah yang banyak, maksud berubah yang kuat. Tapi kalau masuk najis, kalaulah air sedikit, tak syarat berubah, dia jadi auto. Contohnya air tak sampai 2 kolah, masuk je najis, tengok tak berubah pun air ni, tak syarat berubah kalau air itu sedikit. Sebab apa? Sebab sedikit dan banyak itu dia ada kekuatan. Kalau air sedikit, tidak ada kekuatan di sisi syarak. Kekuatan apa? Kekuatan untuk kekal status, untuk kekal kemutlakannya. Tapi kalau banyak, dia ada kuat. Maksud kuat apa? Dia boleh mengekalkan ciri mutlak dia. Sebab apa? Sebab kuat banyak tu. Kena tengok dulu. Kalau banyak masuk najis, syarat berubah. Syarat berubah pula tak syarat berubah yang banyak. Walaupun berubah imbah-imbah je najis, hukum najis. Asal berubah, walaupun sikit berubah. Tu beza. Maka ia syak adakah air itu 2 kolah atau tiada sampai 2 kolah. Dia syak ni, air ni banyak ke sikit ni? Itu syak. Sebab apa tu? Sebab dia memberi kesan pada hukum. Kalau air banyak, ada kesan. Air sikit, auto jadi najis. Tapi air banyak, tak auto jadi najis. Kena tengok dulu, berubah tak berubah. Itu yang dia boleh jadi syak tu. Maka tiada hilam nama air mutlak. Syak mudah. Ingat, kalau syak dikira asal air itu 2 kolah. Ingat, kembali pada asal. Maka tiada hilang nama air mutlak, maka sah buat menhilang najis dan mengakak hadas dengan dia. Sebab datang syak tu, kurang tu syak 2 kolah. 2 ke kurang, 2 ke kurang, 2 ke kurang. Dikira asal. Jadi bila air ni asal dia 2 kolah itu asal. Dia bukan sedikit asal. Asal tu 2 kolah. Bukan syak kata najis tu masuk tak? Dah. Syak tu, kalau syak najis tu lain. Tapi sama juga. Balik pada asal pula. Asal najis. Asal najis ada ke tak ada? Kalau asal tak ada, okey, tak ada. Ini syak air. Ambil olehmu. Ambil olehmu. Ambil dengan apa? Ambil dengan akal. Mana ambil kepahaman. Pahan olehmu. Pahan olehmu akan kaedah ini. Kaedah mana ni? Mana dia? La yazulul aslu illa bil yaqin. Artinya tiada hilang asal. Ini hukum asal. Sesuatu itu melainkan dengan yakin. Yakin yang boleh menghilangkan hukum asal. Hukum asal dia 2 kolah, maka yakin kurang, barulah hukum boleh kata air itu kurang. Tu maksudnya alla yazulul aslu illa bil yakin. Dan kata kil, kata kil ni kata sebahagian ulama. Dia tak sebut ulama mana. Ni Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan kata kil, pendapat siapa ni? Pendapat Imam Ghazali. Air yang kurang daripada 2 kolah, apabila jatuh najis ke dalamnya dan tiada berubah ia air itu dengan najis itu, maka sah dibuat menghilang najis. Tapi ni qil ni, tak boleh cerita mudah-mudah. Kalau cerita umumnya, tak berubah, tak syarat berubah. Masuk najis, air itu sedikit, auto najis, air mutanajis. Itu muktamad. Tak boleh nak mudah-mudah dengan qil ini. Ini untuk orang belajar je. Dan mengakak hadas dengan dia, boleh dengan air tadi. Maka qil ini dhaif. Qil ini lemah. Tapi dhaif itu boleh beramal untuk orang yang belajar. Apabila lemah, boleh tak nak mudah-mudah untuk orang cerita hukum terus bagi hukum qil ini? Tak boleh.
Mana dia kaedah? La yajuzul ifta'u bid-dha'ifi illa lihajatin au maslahatin 'ammatin. Ini kaedah, tak boleh. Artinya tiada harus, yakni haram berfatwa dengan qaul yang dhaif. Ini bukan dhaif jiddan, bukan dhaif fasidah. Ada dhaif jiddan ataupun dhaif fasidah. Itu memang tak boleh amal pun. Lemah, dhaif yang terlalu lemah sangat. Ini dhaif yang boleh beramal. Dia panggil as-sah lawan sahih. Melainkan boleh beramal, boleh fatwa ni kalau orang tanya, melainkan kerana hajat atau kerana masalah yang umum. Maka haruslah berfatwa ketika hajat ataupun masalah yang umum dengan qaul dhaif. Syarat dia selama dhaif tiada lawan bagi qaul yang sahih. As-sah, sebab kita jumpa kita Arab, as-sah ini pendapat yang as-sah, yang terlebih kuat. Maka lawan dia, muqabil dia sahih. Jadi muqabil as-sah yang terlebih kuat, lawan dia itu jadi lemah. Lawan lebih kuat tu jadi lemah, maka lemah tu boleh dipakai. Tapi jangan lawan sahih. Lawan sahih, apabila lawan sahih, maka dia tu kuat bukan terlebih kuat, maka lawan dia jadi lemah. Lemah yang sahih itu adalah lemah yang jayyidan, lemah yang fasidah. Dipanggil lemah yang panggil apa? Tersangat lemah. Sehingga ada qaul yang mengatakan lemah yang jayidah ini ditolak, tak boleh guna, tak boleh pakai. Tak boleh beramal. Tak boleh beramal. Ada pun qaul dhaif yang lawan qaul yang sahih. Ni dia dah cerita dah. Ada pun qaul dhaif yang lawan, yang muqabil bagi qaul yang sahih, maka tiada harus berfatwa dan tiada harus, yani haram beramal dengan dia mutlak. Tak ada syarat. Habis sikit lagi baca masuk tajuk baru. Sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, masuk tajuk baru. Dan kedua, dia ada 3 sebab hilang nama yang mutlak. Sebab pertama, masuk sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci itu larut. Dengan sebab masuk sesuatu yang suci, sesuatu yang suci itu larut. Dan berubah pula berubah yang banyak. Sama ada berubah itu berubah dengan sebab hissi ataupun takdiri. Okey. Yang kedua pula, sebab yang kedua. Sebab yang kedua ni masih berada dalam martabat yang pertama, martabat yang kedua juga. Martabat kita duk bincang ni martabat yang kedua. Air ada 3 martabat. Martabat yang kedua, air yang suci pada dirinya tidak menyucikan yang lain. Namun air ini ialah air mutaghayyir. Dan yang kedua, musta'mal. Ini nak masuk musta'mal. Barulah masuk martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga tu barulah air serendah-rendah air. Ini martabat yang kedua ni. Martabat yang kedua ni, contoh dianya air mutaghayyir, dia contoh dia, air musta'mal dia contoh dia. Air mutaghayyir contoh dia banyak. Asalkan masuk benda suci, larut, berubah yang banyak, dipanggil mutaghayyir lah. Tak kisahlah masuk sirap, masuk kopi, masuk apa pun, tak kisah. Itu mudah. Air musta'mal ni kena berhati-hati. Contoh dia, sebab contoh air musta'mal tak banyak. Dia berlaku pada dua situasi utama. Iaitu ketika mengangkat hadas. Ketika mengangkat hadas ni dia dah pecah. Ketika mengangkat hadas, iaitu berlaku pada hadas kecil wuduk. Dia berlaku yang musta'mal ketika ambil wuduk. Dan hadas besar, yang keduanya ialah berlaku yang musta'mal ketika mandi wajib. Okey, satu tempat pecah dua. Satu lagi ketika bersuci najis. Sama ada najis ringan, najis sederhana, najis berat. Kita akan bagi contoh. Macam mana situasi air musta'mal ketika mengangkat hadas, ketika ambil wuduk dan ketika mandi wajib, dan macam mana air musta'mal berlaku ketika basuh najis. Jadi detailnya, kalau umumnya 2, kalau detailnya 3 ni, kena faham. 3 ni sahaja tempat yang berlaku air musta'mal. Ketika ambil wuduk, mandi wajib dan juga basuh najis. Itu je. Lain tak berlaku air musta'mal. Dan keduanya, daripada 3 sebab berubahnya air mutlak,
Sebab hilang nama air mutlak itu, tu dia panggil badal kepada nya. Dan keduanya dia keluar badal. Kalau dia dalam ibarat lain, keduanya air mustakmal teruh. Ni tak dia keluar. Dan keduanya nya apa? Sebab hilang nama air mutlak itu air mustakmal. Apa dia air mustakmal ni? Air yang telah digunakan. Tu maksud pada lurah. Yang kita nak pada syarak. Apa air mustakmal pada syarak? Iaitu ni ta'rif air mustakmal pada syarak. Kita tengok. Kita dah faham air mustakmal berlaku pada 3 tempat aja. Detailnya dia akan keluarkan makna. Iaitu air yang sudah dipakai ni sudah digunakan. Bila? Nisbah pada membasuh, yakni pada basuhan yang pertama, pada wuduk yang wajib. Dia tak cerita sini. Kita kena buhlah dhabit. Air mustakmal ni yang pertamanya air yang digunakan pada basuhan yang pertama, pada wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Dia dah bawa, tak perlu dhabit. Yam tu sifat bagi dua-dua. Jadi tak nak dhabit pun boleh lah. Cuma iyam tu sifat bagi dua. Iyam sifat bagi wuduk dan iyam juga sifat bagi mandi. Basuhan yang pertama pada wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Yakni yang kata wuduk dan mandi wajib tu, yakni wuduk dan mandi yang tak dapat tiada. Ni nak detail lagi. Kalau umum kitab lain tu sakat tu je, wuduk yang wajib dan mandi yang wajib, itu je. Tapi kitab ni dia nak detailkan maksud wajib tu wajib apa? Adakah wajib zati? Bukan. Maksudnya wajib sinai. Yakni wuduk dan mandi yang tak dapat tiada kerana terhenti sah dan terhenti harus sesuatu atasnya. Tu dia takrif apa tu? Tu dia nak takrif wajib tu. Wajib apa tu? Sebenarnya wajib tu mandi wuduk yang wajib dengan mandi wajib tu jadi mustakmal juga, walaupun wajib itu bukan wajib zati tapi wajib sinai. Apa maksud wajib sinai? Kita biasa dia sebut wajib je. Wajib sinai ni wajib untuk orang panggil, bahasa dia ni dia sebut yakni wuduk dan mandi yang tak dapat tiada. Wajib yang nak kena buat walaupun tak haram tah dia tak buat. Wajib sinai ni wajib nak jadi wuduk itu dia kena ambil walaupun tak wajib tadi. Tu dia panggil wajib sinai. Dia tak ada macam mana? Okey, wajib sinai ni asas sinai ni buat. Asas sinai ni buat kan. Maksud apa? Maksudnya wajib untuk sempurna wuduk dia walaupun bukan wajib syarak atas dia. Contoh macam mana? Contoh bukan wajib syarak atas dia. Tu wajib sinai, bukan wajib syar'i. Syarak tak wajib atas dia. Tak ambil wuduk pun tak apa, tak haram. Tapi nak jadi ibadat itu, nak dikira ibadat asal sinai itu, dikira ibadat itu mesti dia ada wuduk. Tu tak dia tafsir sini, wajib yang terhenti sah. Kalau tak buat tak sah. Tapi tak haram atas dia. Contoh macam mana? Contoh kanak-kanak belum balik. Kanak-kanak tak balik, tak ada syar'i, tak ada mukallaf lagi, tak belum mukallaf. Tapi kalau dia nak, contohnya dia dah mumayyiz, dia ambil wuduk, sah tak wuduk dia? Sah. Maka adakah wajib syar'i dia solat nak kena ambil wuduk? Tak. Kalau dia tak ambil wuduk pun tak haram. Tapi dia nak kena ambil wuduk. Kenapa nak ambil wuduk? Barulah jadi ibadat itu.
Walaupun dia belum balik tapi dah mumayyiz. Apabila orang mumayyiz walaupun dia belum balik, tak mukallaf lagi, sembahyang dia sah. Ya. Dengan syarat wuduk dia sah. Tu dia panggil, apa hukum dia ambil wuduk tu? Adakah wajib syar'i? Tak. Apa? Hukum apa? Wajib. Wajib apa? Wajib sinai, wajib untuk pastikan wuduk dia tu jadi. Apabila wuduk dia jadi, sembahyang dia jadi cantik, sempurna, sah dihukumkan. Untuk sebab tu ayat lama dia kata apa? Terhenti sah. Terhenti sah ni dikira sah apabila dia ada wuduk. Tapi wuduk dia tu tak ambil pun tak haram. Tu dipanggil sinai. Maka dikira juga air mutlaq. Dikira juga air mustakmal. Wuduk orang kanak-kanak yang belum balik. Contoh kanak-kanak belum balik, nak pergi umrah, tu nak tawaf kena ambil wudukkan dia. Ataupun nanti akan datang kita bagi contoh kifarah kitabiyah. Perempuan kan dia kitabiyah. Perempuan kitabiyah apabila suami dia jima, apabila dia haid, suami dia nak jima, haram selagi dia tak mandi. Maka mandi itu sama ada dia niat ataupun wakil suami dia niat, jadi dah air mutlaq, mustamah jadi. Walaupun wajib itu, wajib apa? Wajib sinai. Sebab dia kitabiyah. Walaupun dia kitabiyah, walaupun dia kafirah kitabiyah, tapi dikira juga mandian itu, basuhan yang pertama itu dikira juga. Walaupun wajib itu wajib sinai. Itu dia nak tekankan di sini, nak mention apa dia? Nak mention wajib itu walaupun wajib sinai, bukan wajib syar'i. Habis. Lagi sambung lagi. Sambung lagi kat mana tu? Lagi yang sudah bercerai. Nak hukumkan ciri air mustakmal ini yang bercerai daripada anggota. Kalau bercerai daripada anggota, baru jadi mustakmal. Kalau yang masih duduk berlari di tangan tu, belum mustakmal lagi. Dia kena bercerai. Sama ada bercerai itu pada hissi, nampak, atau bercerai pada maknawi. Bercerai pada maknawi ni pada hukumnya bercerai. Itu masalah orang yang mandi sungai lah. Itu dia cerita bercerai pada hissi dan bercerai pada maknawi. Baik, kesimpulan sebelum maka tu dia nak cerita bercerai pada maknawi ataupun pada hissi. Jadi kesimpulan nak nama air mutlaq ini iaitu air basuhan yang pertama pada wuduk dan mandi yang wajib setelah bercerai daripada anggota. Detailnya kita akan ceritakan datang lah. Wuduk yang wajib satu. Lepas tu pula pertama basuhan yang wajib, wuduk yang wajib, anggota yang wajib. Itu detail. Ini dia tak cerita anggota. Kalau wuduk, kita akan ulang balik akan datang. Nak kenal air mustakmal berlaku pada wuduk, dia mesti ada ciri pertamanya apa dia? Jadi cukup ciri air mustakmal, dihukumkan air mustakmal. Macam mana? Ciri pertama, air mustakmal berlaku pada wuduk yang wajib. Kita susun wuduk wajib dulu. Kalau wuduk sunat tak berlaku yang mustakmal. Wuduk i'adah tak berlaku yang mustakmal. Sebab i'adah itu sunat. Maka wuduk yang i'adah itu orang panggil apa? Tajdid i'adah pula. Tajdid wuduk tak berlaku yang mustakmal. Dia berlaku yang mustakmal ialah wuduk yang wajib. Yang kedua, berlaku air mustakmal pada basuhan yang wajib. Basuhan kali pertama, kali kedua tak berlaku air mustakmal, kali ketiga tak berlaku air mustakmal, lagilah kali keempat makruh. Dan ketiganya, ciri ketiga, berlaku air mustakmal ini pada anggota yang wajib.
iaitu 4 tempat: muka, tangan hingga siku, kepala dan kaki. Itu saja berlaku air mustakmal. Tak berlaku pada komo, tak berlaku pada masuk air ke hidung, tak berlaku pada basuh telinga, tak berlaku. Hanya berlaku pada air pada 3. Dan pula bila nak dikira air mustakmal itu setelah dia bercerai, gugur, menitis pada anggota. Kalau dia masih duk berlari lagi pada anggota, belum mustakmal, belum digunakan lagi, iaitu air yang digunakan, air yang bercerai. Habis, itu 3 ciri. Maka air yang bercerai pada hisi itu ialah air yang lekan. Air yang lekan ni, tafsir lekam tu, mana lekam tu? Jatuh, gugur daripada anggota yang dibasuhnya. Maka air yang bercerai pada maknawi, habis hisi. Maknawi pula seperti air basuhan tangan terlajak sampai kepala bahu. Ni anggota wajib. Ni anggota wajib dan basuhan kawasan tempat wajib. Dia lajak sampai kepala bahu, kawasan sunat. Maka air bercerai pada maknawi itu seperti air basuh tangan yang terlajak sampai kepala bahu. Kalau lajak sampai lengan, tak apa, kerana dinamakan tangan lagi. Ni sakat ni basuhan sunat. Basuhan sunat. Sampai lebih daripada lengan. Lebih daripada lengan dipanggil bahu dah ni. Sampai ketiak. Kepala bahu lah ni, kepala bahu ni. Lebih pada lengan. Maka tiada sah dibawa balik menyempurnakan basuh tangan. Itu dia panggil air mustakmal juga pada maknawi. Sebab dia kata, tak gugur lagi, air duk mengalir lagi ni. Tak nama mustakmal. Nama mustakmal juga pada maknawi. Tak boleh tarik balik. Tak boleh ambil air yang duduk di atas kepala bahu, buat turun balik basuh untuk sunat. Tak boleh. Dikira dah lebih lah tu, air yang gugur daripada basuhan. Maka jadilah ia air yang lekat, air yang lebih daripada air yang terlajak basuh sampai kepala bahu tu mustakmal. Habis. Dan demikian juga seperti basuh tangan terlajak sampai kepala bahu. Tu demikian juga air basuh kaki terlajak sampai kepala lutut. Kalau tak sampai kepala lutut tak apa lagi, sebab masih lagi dipanggil kaki. Sama begitu juga ni, demikian juga begitu juga ni, sama air terlajak sampai kepala bahu tu, sama tu pada pihak tak boleh tarik. Tak boleh tarik dah, tak apa tu tarik balik. Nak jadi tarik balik nak basuh kaki tak boleh. Jadi mustakmal dah. Tu dipanggil mustakmal pada maknawi. Dia kata tak guru duduk betih lagi ni. Duduk di betih. Tarik balik daripada kepala lutut tu, turun balik bawah untuk sunat tak boleh. Sunat kena tak boleh guna air mustakmal. Sunat pun kena guna air mutlak. Basuhan sunat. Adapun kita berhenti di bawah tu. Adapun air basuh tangan terlajak belum sampai kepala bahu. Ni adapun muqabil kata air basuh tangan tadi. Sebab takutlah kita kata terlajak tak sampai kepala bahu, boleh tak? Maka sah dibawa balik, tak apa. Dibawa balik menyempurna basuh tangan. Ni kan kawasan wajib kat sini je. Kita basuh sampai sini, boleh tak nak tarik balik? Dikira mustakmal tak pada maknawi? Tak, belum mustakmal pada maknawi lagi. Yang kata mustakmal pada maknawi kena sampai kepala bahu, habis tangan. Sebab tangan hujung kaki sampai sini. Sebab tu ini bodoh wajib, lebih sini sunat, lebih sini afdal. Tak sampai sini pun. Tapi walaupun sampai sini masih belum dikira keluar daripada hak kepala bahu yang dikatakan gugur ataupun jatuh ataupun dipanggil lekan ataupun dipanggil bercerai daripada anggota. Belum dianggap bercerai pada maknawi. Yang dianggap bercerai pada hukum, pada makna, walaupun tak bercerai pada hisi, pada realnya, pada pandangan matanya, duduk di anggota, tapi dia berpisah. Itu bukan lagi anggota lengan. Itu dah masuk anggota kepala bahu. Itu dipanggil, pada hukumnya dikira bercerai kerana dah berpisah berada pada anggota lain. Itu dipanggil terlajak.
Tapi kalau masih berada pada lengan, kerana basuh tangan hingga ke lengan tu, basuh tangan hingga ke siku tu, jadi siku, selepas siku tu lengan, masih lagi berada dalam kawasan tangan. Maka sah dibawa balik menyempurna basuh tangan kerana belum bercerai daripada anggota, belum dianggap bercerai pada hukum. Dan demikian juga, seperti itu juga, seperti air masuk, seperti air basuh tangan tu, seperti air basuh tangan hingga akhir tu, pada pihak apa? Pada pihak boleh tarik balik, tak jadi mustakmal. Air basuh kaki terlajak belum sampai kepala lutut, maka sah, sah tu kena tambah, maka sah dibawa balik. Dia maka dibawa balik. Ini tempat-tempat macam ni yang kita kena belajar kitab. Kitab ni mudah tu, ramai baca tak mengaji. Baca tak mengaji pak macam ni bahaya. Maka dibawa balik. Jawab dia, maka hukum tu tertinggal hukum. Maka sah dibawa balik menyempurna basuh kaki. Menyempurna ni sudah, maka menyempurna basuh kaki. Maka hendaklah jaga-jaga, bawa balik tu, nak tarik balik. Bawa balik ni tarik balik lah. Dah terlajak dah, tarik balik, guna balik sampai ke guna balik untuk basuh. Bukan ditadah tangan ambil buat basuh tangan, bukan. Hanya dibawa balik itu disapu balik dengan tiada bercerai daripada anggotanya. Ni, dah sampai kat ni dah. Bukan maknanya gugur tu, itu mustakmal. Tak gugur pun, masih duduk atas mengalir ni, kita pun ambil pusing balik nak meratakan. Ada tempat tak rata, contoh. Boleh. Tak dikira mustakmal. Sebab belum walaupun dah terangkat. Orang kan, setengah orang faham, dia tahu sapu tak boleh angkat. Angkat jadi mustakmal. Itu tak faham. Angkat pun tak jadi mustakmal. Cuma yang jadi mustakmal kalau angkat gugur. Gugur tu. Angkat masih duduk mengalir sini, belum gugur lagi, tak jadi mustakmal. Dia gugur daripada anggota. Tu. Ni kena faham detail lah. Kalau faham umum-umum macam tu memang mudah lah untuk jadi mustakmal tu. Dan lagi syarat yang jadi mustakmal, air itu kurang daripada 2 qullah. Ini syarat tambahan. Tapi syarat umum ada 3 tadi. Dan belum berhimpun jadi 2 qullah, maka jika air mustakmal itu berhimpun jadi 2 qullah, sama ada berhimpun dengan air mustakmal, sesama air mustakmal, atau dengan air mutlak, atau berhimpun dengan air mutanajjih, boleh. Asalkan berhimpun je, pakai banyak. Banyak tu sama ada air mutanajjih, sama ada air mustakmal sama mustakmal, ataupun berhimpun sama air mutlak, tak apa. Jadi 2 qullah dan tiada berubah bau, ada syarat dia. Dan tiada berubah bau dan warnanya dan rasanya, jawab dia, maka jadilah air itu, air yang berhimpun jadi 2 qullah itu, sama ada berhimpun dengan air mutlak ataupun air mutanajjih ataupun air mustakmal, itu mutlak pula. Sebab asal dia mutlak, boleh kembali pada mutlak pula. Kerana ilah air yang jadi mustakmal itu kurang 2 qullah takriban. Maknanya kalau takriban ni dia tak tepat lah. Kalau kurang 2 kati tu masih dikira 2 qullah. Tak cukup sikit je. Berapa? Sekati tu 2 kati. Sekati lagi boleh. 2 kati boleh lagi. Tak cukup tu pada andayam lah. Bukan pada betul pun. Hampir-hampir hampir. Takriban hampir. Hampir nak cukup 2 qullah. Berapa kadar hampir tu? Anggaran tu dalam sekati. Boleh. 2 kati boleh lagi. Lebih 2 kati, setengah ulama kata tak boleh dah. Lebih 500 sekati berapa? Kena tengok balik liter dia berapa liter. Okey, dan ketiga, wallahu a'lam. Ba'il nama yang mutlak itu sebab jatuh najis. Masuk dah martabat yang ketiga, jatuh najis. Lepas habis ketiga ni baru kita buat kesimpulan. Kesimpulan menggunakan kaedah ni. Kaedah al-hukmu yaduru 'ala al-'illati wujudan wa 'adaman. Sebab apa dia berubah? Sebab masuk, sebab ilah dia. Ilah masuk suatu yang suci dan kurang ataupun kurang 2 qullah. Kalaulah masuk suatu yang suci tapi dia banyak lebih 2 qullah, tak memberi kesan apa pun, tetap mutlak. Sebab tu cara dia mudah. Bila kita tengok ilah dia 2, hilangkan ilah 2. Kalau satu ilah, hilangkan satu ilah. Air mutanajjih kita tengok berapa ilah mutanajjih, hilangkan 2 ilah, kembali balik kepada asal. Yang tadi masalah muka surat 60 tadi. 60 60.
jika air mustakmal 3 camca masuk ke dalam Cukup. Cukup tak cukup 2 kolah kan? Sikit. Kalau dia yakin kan? Kalau dia yakin boleh tak guna air yang secupak tu di uduk? Oh, dia yakin masuk 3 camca tu. Dia yakin masuk 3 camca. Boleh guna tak boleh berguna. Isu yakin tak apa. Isu yakin dia asas. Isu yakin tu asas. Ini yang kita bincang ni, isu khusus ni, dia syak apa tu? Syak berubah. Bukan syak masuk ke tak masuk. Bukan syak 3 camca ke 2 camca, ataupun syak masuk ke tak masuk, ataupun masuk berapa camca, sikit ke banyak masuk. Tak. Yakin masuk tu. Yang syaknya apa? Yang syak berubah. Contoh yakin masuk 2 camca. Apabila masuk 2 camca yakin, cuma pada berubah tu. Berubah tu, dia yakin tak berubah? Nak yakin berubah, kena uji. Nak yakin berubah, betul-betul yakin berubah, uji. Tapi kalaulah dia sekadar, orang panggil apa? Andai, kalau masuk 2, tak berubah pun. Tak yakin ke tak berubah? Tak yakin, tapi aku andai. Sebab tu sunat, hukum dia, yakin tu sunat. Nak yakin, kena betul-betul uji. Sebab tu sunat, kalau dia nak guna, uji. Tapi kalaulah dia tak nak guna uji, boleh tak dia andai? Boleh dia andai. Setakat 2 camca tak berubah pun. Boleh guna. Bukan syak tu. Bukan syak. Tapi kalau syak, tu syak, adakah jadi berubah dengan takdir? Berubah tak takdir Dia tak takdir lagi. Dia kata, berubah tak takdir ke tak berubah? Sebab masuk 2 je ni. Kalau takdir, berubah ke tak berubah? Berubah ke tak berubah? Dia syak kalau takdir. Bukan yakin kena uji. Kan dia kata, tak berubah ni, tak berubah. Dia tak syak. Confirm tak berubah. Confirm dia lah, bukan yakin pun. Yakin dia kena uji. Confirm lah. Dia kata, kalau cakap 2 tak berubah. Itu boleh guna. Cuma, kalau dia nak sunat kena duduk martabat. Martabat yakin. Jadi, kena uji. Uji-uji tu memang betul yakin tak berubah. 4 pahala sunat. Tu je. Mustakmal ni kadang sama. Sama macam ni. Tu kena ubah. Kena andai je lah. Kalau sakat 2 camca apa tu, kita tahu dah tak berubah pun. Tak berubah. Tu boleh andai tu. Tapi kalau masuk banyak, jangan. Masuk banyak syak. Boleh jadi berubah ni. Boleh jadi tak berubah juga ni. Nak kata banyak ke? Macam tak banyak. Itu syak. Syak tak apa lagi, boleh pakai lagi. Kebiasaan yang praktikalnya, air mawar, air akar kayu tu tak praktikal pun. Banyaknya ialah air mustakmal lah. Duduk tepi tu, terpercik masuk. Masuk sikit, okey lah. Dalam kolah, surah macam dia rasa muka, dia jatuh. Tak apa. Dalam kolah tak payah pun, tak payah pun. Dalam kolah ni tak payah pun ambil kat luar. Ambil dalam kolah tu. Biar jatuh air mustakmal dalam kolah, tak apa. Itu yang kena faham. 2 kolah itu kekuatan. Walaupun masuk air mustakmal, masuk air yang sama air mustakmal, dan masuk air lain yang sama ciri, tetap tak berubah. Sebab apa? Kekuatan dia adalah 2 kolah itu. Kekuatan dia 2 kolah. 150 kg nanti akan datang berapa. Tempat-tempat yang teknikal tu perlu fokus, takut keliru. Benda-benda kecil macam ni orang keliru. Dia kata air dalam kolah tak boleh nak masuk air mustakmal. Kenapa pula tak boleh? Kalau banyak pun dia kata air mustakmal tak boleh nak campur. Tak ada masalah. Apa air mustakmal? Najis tak boleh. Itu pun kena nilai. Kalau air 2 kolah masuk najis, tak kisahlah taik cicak ke apa ke, tak kisahlah. Masuk najis. Itu pun dia tak auto. Tak boleh kata terus masuk najis. Tu tak boleh pakai. Tak, kena tengok air 2 kolah tu banyak. Ya, banyaklah 2 kolah. Maka kalau masuk najis, nilai berubah tak berubah. Berubah.
auto, sama ada sikit ataupun banyak. Benda-benda teknikal macam tu kan. Walaupun hari ni mudah je. Hari mudah lah. Memang mudah. Tapi tak kena gaya, memang tak faham. Apabila tak faham, maka dia peganglah hukum yang tak betul. Walaupun nampak mudah. Tu yang kata hukum mudah, dia bermudah-mudah. Mudah je, ya, sehingga dia bermudah-mudah. Macam mana? Hari ni pandai, confident, yakin. Sikit-sikit yakin, sikit-sikit yakin. Walau dia tak faham makna yakin tu, kena pegang tu betul makna yakin. Pegang makna zon, pegang makna syak. 3 tu je penilaian dalam syarak. Yakin, zon, syak. Faham tak ambil kira pun. Yakin, zon, syak. Yakin tak masuk najis. Yakin masuk najis. Air sedikit dalam baldi, masuk je dalam baldi, dalam tandas ada baldi, tak cukup 2 kolah. Yakin terpencit masuk setitis air kencing, auto jadi najis. Walaupun tak berubah, setakat setitis air kencing kita menitis dalam satu baldi tu kan banyak air, banyak pun tak apa 2 kolah, auto jadi najis. Yakin, ya. Tapi orang hari ni dia hukum tak boleh pakai air dalam baldi duduk dalam tandas. Dia kata apa? Dia kata najis. Kenapa najis? Takkan buah takkan tak boleh pakai. Takkan kecing sambil berdiri tak masuk. Dia main buah takkan itu mana boleh hukum. Lepas tu kok kan, takkan kok tak masuk, kok atas kepala tu kecil kata. Macam ni tak cik marah. Tak cik kata kok tu kok atas kepala dia tu. Mudah tu lebay dia. Lebay lah yang merosakkan hukum agama. Memang saya dulu kan masa duduk belajar memang ramai. Apabila kita baca masjid, ni cerita dulu bukan hari ni. Apabila kita baca di masjid, maka lebay ni jawab, ustaz, tak boleh guna kan air dah tanah kan. Kata kenapa tak boleh guna? Yalah orang duk kecing merata, takkan boleh guna. Kecing merata, dia kecing ke dalam tandas tu, dia kecing ke dalam baldi tu, takkan tak kena ustaz. Mana takkan. Wasak hukum tu takkan. Itu juga. Tapi kalau dia fikir, dia tak, itu benda dia fikir. Tapi kucing duduk atas punggung dia tu kan, kucing duduk atas riba dia, ada yang tak terfikir pula. Ada yang terfikir, tapi ada tak terfikir. Kenapa pula boleh pula kucing di atas riba? Bila masa dia basuh berak tu? Berak di punggung dia tu, takkan tak basuh? Kalau kita guna takkan tak basuh. Takkan basuh bila kucing basuh ya? Tu kacau tu, nak kena tok lebay tak mengaji macam tu je. Ji, boleh tak kalau kucing mari lepak atas punggung, atas pohon, kita tengah baca tahiyat akhir? Tak ada apa sah, jangan jatuh bulu je. Faham tu mengaji tu, tanda orang mengaji tu kan, dia kata jangan jatuh bulu lah. Bulu dua helai tak apa, lebih 2 helai tak boleh, banyak. Lepas tu kita pun nak kacau dia. Okey, tu najis boleh tak? Punggung kucing tu ada tu, tahi tak basuh tu. Mana kucing batu istinja? Nak jawab macam mana? Betul ke ustaz? Takkan dia basuh? Kita pun jawab ambil takkan. Tak, bila masa kucing basuh berak, Ji? Takkan dia basuh kot? Itu mampu tak jawab. Mampu tak jawab tu. Wallahu a'lam. Kita ulang cak kali tu. Dalam kitab I'anah ada sebut. Kitab I'anah ada sebut dan kitab Idah. Ni bukan Idah. Kitab Kaedah Fiqh Syekh Nuruddin Al-Maki. Kitab hijau tu kan, kita panggil kitab Kaedah Fiqh tu. Tu ada sebut, detail dia sebut. Isu kucing. Kucing, isu najis lah. Maksudnya najis. Contohnya, dia ada kaedah dia, ada kaedah. Dalam kaedah tu dia cerita beberapa isu. Antara isunya, iaitu kucing atau binatang duduk atas punggung, duduk atas kita ketika kita solat. Apa hukum dia? Sebab apa dia masuk dalam jenis-jenis najis? Najis ni kaedah dia, semua binatang hidup hukum dia najis. Semua binatang hidup, sama ada binatang hidup boleh dimakan tak boleh makan, dihukumkan najis ketika dia hidup. Jadi isu dia macam mana? Isu bukan pada makan, isu pada solat. Apabila binatang tu datang ketika kita solat, sah tak batal. Sebab dia hidup, tak jadi bangkai. Walaupun dia bukan binatang yang boleh dimakan.
Macam mana contoh dia? Kucing. Kita solat, dia datang. Kera, kita solat, dia datang. Itu kaedah tu di Bahar. Lepas tu timbul isu. Binatang tu okey, diri dia tu tak kata suci. Macam mana pula dengan punggung dia? Itu isu lain pula. Detail. Isu punggung tu. Jadi kalau yakin kita tengok dia kencing dan dia berak terus datang itu batal. Tu yakin. Kata yakin, ada ruang andaian, boleh. Tak yakin pun ada di punggung dia. Tak yakin. Apabila tak yakin, ada ruang ihtimal. Ni kita bahas pada andai ruang ihtimal. Idea kucing sama. Idea dia tu, idea kucing tak najis. Melainkan dia makan benda najis kan. Idea umum tak najis, mustalzah. Sama dengan idea kita. Yang najisnya adalah idea anjing. Pada mazhab kita dan pada mazhab Maliki. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.